everyone. Okay, this is part 4, which is the last part of our chapter 7 matrices. Okay, so part 4 is 7.4 system of linear equation with 3 variable. Okay, so first thing first, 3 variable bermaksud kita akan ada x, y, z. Maksudnya unknown lah. So x, y, z. Ini adalah variable yang kita akan gunakan dalam matrices. Okay, usually sistem ni dia akan bagi dalam bentuk application ataupun story, okay, situation. So you need to transform from the situation given into 3 linear equation or system of linear equation. As you can see here, a system of linear equation contohnya adalah ni lah. Okay, ini akan jadi equation awak yang pertama, equation awak yang kedua, equation awak yang ketiga. Awak perlu keluarkan 3 information atau 3 equation ni daripada situasi yang akan diberi. So saya hanya briefing the next step which awak dah ada equation. Alright, so when we go to the example, we look from the basic or from the beginning, okay, from you given a question until you solve what is x, y, z. Okay, so tak apa, kita kenal dulu. Okay, anggaplah macam ni okay, kita ada 3 system of kita ada 3 linear equation. So a 1x plus b 1y plus z. Kalau awak perasan, dia mesti ada x, y, z dalam setiap equation ni. X, y, z, x, y, z. Okay, kalau awak tengok a dia ni, a1 to 3, b1 to 3 ni, value dia mesti akan berbeza. Okay, untuk setiap equation dia boleh bagi whatever value that they want, whatever number that they want from the situation lah. Tapi x, y, z akan sentiasa fix. Okay, that is the main point that you need to grip. Okay, so bila dah ada 3 linear equation, daripada 3 linear equation kita nak convert kepada matrix. Okay, kita boleh convert 3 linear equation kita boleh selesai menggunakan matrices. Cuma lah ada orang tak suka matrices kan. So mathematically is dia memang very beautiful. You cannot just solve using one ways. You can use many other ways. Okay, kalau awak pandai boleh macam cara. So awak boleh guna, tak ada yang salah. Okay, dia tak salah, cuma maybe you ada kena betulkan sikit part lah. Okay, so kalau yang this one ada 3 sistem, biasanya awak solve simultaneously, betul? 3 variables. Okay, kita guna simultaneous equation. So now we use another method but the same problem. Okay, same problem but another method using matrices. Okay, ilmu baru. Alright, so kalau awak nampak kat sini dia kata sistem of linear equation boleh tukar kepada matrix equation. Okay, apa A, X, B ni? Okay, so awak kena ingat tengok So saya tandakan kan. Ini saya tukarlah warna lain. Sorry. Ini saya tukar jadi warna pink. D ni Okay. So supaya awak boleh nampak lebih jelas. Alright, so let's look at A. Matrix A ni adalah gabungan kepada warna kuning ni. Okay. Constant di depan X, Y, Z tu kita gabung jadi satu matrix. Okay. And then X, Y, Z ni unknown tu kita letak dia satu column matrix atau X lah. X, Y, Z. And then D ni, yang pink ni, kita jadikan dia sebagai satu matrices. Di sebelah kanan. Kita letakkan bracket. Ingat bracket, close bracket. This indicate matrices. Okay, jangan buat kau confident kau buat macam ni. Ni sama dengan ni. Okay, ni D, ni X, ni A. Okay, salah. Itu adalah determinant. Jangan keliru. Tolong fokus bila nak matrices. Tak ada ayat determinant, terus buat close bracket. Alright? So, you already know the basic. So, we go to this one. Okay. Bila awak dah tahu, yang constant depan X, Y, Z ni semua akan denote sebagai matrix A. Okay. X, Y, Z ni akan denote sebagai capital X. And then yang belah kanan, value yang tak ada attach apa-apa unknown akan jadi matrix B. Tolong ingat Okay. Tolong ingat. Yang tak attach dengan apa-apa unknown itu akan duduk belah kanan. Okay. Yang ada X, Y, Z kita letak belah kiri. Susun ikut alfabet X, Y, Z so that you know. Okay. Susunan A. Okay. So this is for partner X.
Ini untuk partner Y, ini untuk partner Z. So bila contoh dia tak ada value, awak boleh terus letak kosong. Contoh dia tak ada X, dia ada Y plus Z. So awak tahu matrix dia 0, 1, 1. Macam tu. Right? So tolong please be more particular on dia punya kedudukan lah. Alright. Okay, so you know what is matrix A, matrix X, and matrix B. So we go to here. The matrix equation AX equal to B can be solved by using inverse matrix. Alright. So have you heard of inverse matrix? Pernah. Okay. So ini adalah contoh. Ini adalah kita punya matrix. Mana saya dapat daripada ni lah. Daripada kita system of linear equation, kita tukar dalam bentuk matrix and then kita pergi dalam bentuk given system dia. Alright. So and then multiply both side by A inverse because we want to solve for X. Kita nak tahu value matrix X kita apa. X, Y, Z kita apa sebenarnya. Alright. So kita darab. Tengok kalau saya darab left hand side belah kiri, right hand side pun saya letak A inverse tu belah kiri. Okay. So sini kita tahu ini boleh jadi I, identity matrix. And then A inverse kita biarkan lah. So kita tahu identity dengan matrix, siapapun matrix pun kita dapat matrix tu balik. So IX equals to X, matrix X. And then belah kanan, right hand side ni memang fix A inverse times B. Right? So sini sama juga. Kita tak boleh guna method ni kalau A dia kosong. Okay? Ingat lagi tak A inverse punya formula? Alright, 1 over modulus A adjoint A. So kalau ini 0, kita tak boleh guna method inverse ni. Sebab inverse tak exist kalau ni. Dia akan jadi singular. Maksudnya singular matrix lah. Dia boleh either one. Cakap tak exist pun boleh juga. Alright. So inilah kita punya equation. Kita akan cari X sama dengan A inverse B. Alright. So contoh kita tengok example 1. Okay, write each of the following system of linear equation in the form of a matrix equation. Awak ada, tengok A Ni adalah equation pertama, kedua, ketiga. Saya nak tukar kepada matrix. Okay, matrix form. So, saya ambil constant depan dia, 3, 2, negatif 1. Saya letak pada row yang pertama, 3, 2, negatif 1. Tolong susun ikut row. Dan ni, satulah, 1, 4, 3. Susun 1, 4, 3. Row yang kedua. And then 5, negatif 1, 1. So saya dapat 5, negatif 1, 1. Kalau tak boleh awak letak, fill in dulu value dia. First thing kena susun. Susun X, Y, Z. Okay. Susun X plus Y plus Z equal value. So yang belah kanan ni macam saya kata, awak terus letak dia jadi satu matrix. Letak close bracket. Okay. So dia punya X, Y, Z ni salin je lah balik. Letak kat sini. Ni dah tak ada X, Y, Z So kalau kat sini ada, yang belah sini tak ada. Awak kena ambil sign dia sekali. So kalau ni negative 1, you need to put negative 1 here. Okay. Mana yang negatif positif, angkut je sekali. Constant tu masuk dalam matrix. Okay. So yang ini untuk awak cuba sendirilah sama tak dengan jawapan. Okay. So that's for example 1. Example 2 dia kata solve the system of linear equation. Okay, macam kita tahu tadi daripada sini kan, ini penting Okay, X equals to A inverse B. So, untuk selesaikan system of linear equation ni, dia boleh jadi dua. Dia bagi awak situasi atau boleh bagi awak system of linear equation. So, untuk selesaikan system of linear equation ni, dia nak tahu X, Y, Z dia apa. Okay, solve maksud dia nak tahu X, Y, Z ni apa value dia. Okay. So, kita boleh guna adjoint method ataupun kita boleh guna inverse method property. Okay, AB equals to KI tu. So, kalau untuk guna contoh ni adjoint method, first thing first, kita kena tukar dulu system of linear equation ni kepada matrix form. So, first thing first, awak tahu kita tengok constant dia ini adalah kita nak tukar dia kepada A X equals to B. So B ni terang 1, 2, 3. Sinilah 1, 2, 3. X, Y, Z. Awak letak je ni X, Y, Z. This is X, Y, Z. This is 1, 2, 3. Matrix A kita apa? Matrix A kita adalah 1, 2, 7.
This one 1, 3. Z ada tak? Tak ada. 0. This is X ada tak? Tak ada. 0. Y negative 1, 8. Z. Okay, sama tak? Sama. Okay, awak kena tukar dia dalam bentuk AX equals to B. Okay, so next kita cari dia punya determinant. So determinant dia ada banyak cara awak boleh buat. This is one of them. Okay, and then dah cari determinant, awak cari matrix cofactor dia. Saya takkan ulang ni awak dah tahu kan. Saya dah cerita dalam part yang lain, so saya nak bagi tahu awak cara dia saja. So untuk cari adjoint method, first kita kena cari yang inverse dia. So cari yang inverse dia, kita kena cari determinant S1. Alright, and then S2 kita kena cari matrix of cofactor dia, and then S3 kita masuk dalam formula dia. So dah tahu matrix cofactor kita ini, adjoint kita kena transposekan. Sebab tu awak akan dapat yang ini, kita punya row kita akan jadi, row kita, matrix cofactor kita punya row akan jadi kita punya column. So ni tengok ni akan jadi column. Okay, so itu saya tak nak tunjuk lah, saya dah cerita tadi. So masuk dalam value, awak dapat ini adalah awak punya A inverse. Alright, baru masuk dalam formula. Awak guna adjoint, dah dapat A inverse, baru awak masuk dalam formula yang ini. So awak tahu tadi X equals to A inverse B, dapat dari mana Miss? Ni, daripada atas ni tadi, dia dah cerita. Ni awak tak perlu, ini awak tak perlu pun. Okay, tak perlu. Ini saya nak tunjuk macam mana awak boleh tahu X tu, X, Y, Z ni, awak mesti A inverse darab dengan B. Macam mana? Daripada sinilah cara dia. Okay, tapi ini perlu. And then, guna formula ni, awak perlu cari A inverse apa untuk cari X. Sebab tu kita guna adjoint method. Carilah dia punya determinant, cofactor dia, adjoint dia, and then you use the formula to find the A inverse. After you find A inverse, you substitute into this value, this formula, and then you will get this answer. And then you will get X equals to A inverse. So inverse kita adalah ni, A inverse. Okay, so 24, ni 23, ni 21, 8, 87. Ini awak salin balik dalam dia punya formula. And then B kita, mana dapat B 1, 2, 3? 1, 2, 3 dapat daripada sini. So daripada sini. Daripada system of linear equation, kita tukar dalam bentuk matrix. Okay, so kita tahu, X equals to, tak payahlah 2 kali dah buat dah kan. Okay, so kita tahu X adalah negatif 8/5/29i. Tapi dah selesai ke? Belum. Okay, ni J kosong lagi. Awak kena keluarkan info dia. Right, keluarkan. Awak tahu ini adalah X, ini adalah Y, ini adalah Z. So, X negatif 85, Y 29, Z equals to 4. Alright, so for example 3, kita ada 2 cara untuk cari inverse kan? So, cara kedua untuk cari inverse menggunakan property. Tadi kita menggunakan adjoint method. Alright, so terus revise balik. So, kita tahu, kita diberi AB, and then to find value AB, kita kena cari A inverse. Okay, untuk cari A inverse, apa yang awak perlu, contohnya awak diberi 2 matrices, dia nak cari A inverse. Okay, so apa yang awak perlu buat? Awak perlu guna property AB equals to KI. So yang ini benda yang sama, saya tak nak ulang balik. Awak study, tengok, fahamkan. Alright, okay, so we go to B. Okay, B ni dia bagi situation. B ni awak kena hati-hati sikit lah. Okay, so kat sini tengok betul-betul. Okay, saya dah warnakan. Okay, warna biru tu dia cakap a hawker sell 3 types of cake. So yang kuning adalah jumlah bagi cheesecake, yang hijau adalah jumlah bagi coklat, and then yang pink adalah jumlah bagi strawberry punya cake. Okay, so dia kata Huda dia bayar RM50 untuk 1 cheesecake, 2 coklat. And then Amelia bayar 100 untuk 3 cheesecake, 2 coklat, 1 strawberry. And then Chong bayar 130 untuk 2 cheesecake,
4 coklat, 1 strawberry. Sekejap. Saya letakkan kuning. Okay, macam mana awak nak buat equation, system of linear equation? Okay, biasanya bila dia bagi soalan macam ni, nanti dia kata form a system of linear equation based on above information. Okay, write system of equation and then find the price for each type. So, bila dia dah bagi macam ni, dia nak tahu cheesecake tu berapa harga dia sebenarnya. Okay, berapa harga? Chocolate cake ni berapa harga dia? Okay, and then strawberry cake ni berapa harga dia? Okay, so awak nak tahu, perlu guna AX equals to B. Tukar di dalam bentuk matrix. Tapi sebelum tukar matrix, awak kena tukar kepada system of linear equation. So, awak tahu, keluarkan satu-satu. So, Huda, RM50. So, masuk sini RM50. Okay, belah kanan ni semua ada jumlah. Okay, dia tak ada X, Y, Z. Dia tak ada attach dengan apa-apa unknown. So, sini kita tahu X adalah cheese, Y adalah chocolate, Z adalah strawberry. So, awak mesti fix. So, Huda RM50 tak belah kanan. Dia beli apa? Dia beli satu cheesecake. Jadi, 1X. So, 1X. And then, Huda ni dia beli 2 chocolate. Maksudnya 2Y. Ada beli tak strawberry? Tak ada. So, 0. Okay. And then, benda yang sama awak buat. Keluarkan. So, Emilia dia beli 3 cheesecake. So, 3X. 2 chocolate, 2Y. And then 1 strawberry jadi Z. And then Chong bayar 130 duduk belah kanan. So 2 cheesecake, 2X, 4 coklat, 4Y, 1 strawberry cake, 1 Z. So dah dapat awak convert dia dalam bentuk macam ni lah. So yang constant X dengan ini sebagai X. This is Y, this is Z punya constant. So pecahkan. Ini jadi X, ini jadi dia punya function bagi C. Okay. So and then to find X, kita tahu mesti X sama dengan A inverse C. So, ada dua cara, sama juga adjoin dengan property. So, tadi awak dah, kalau awak perasan, okay, A inverse ni mana dapat? Dia dapat daripada atas ni. Alright, daripada soalan atas ni. Okay, dia bagi awak dua equation ni. And then, A inverse awak dah cari. So, ini adalah dia punya value dia. So, dia substitute. Awak kena, sebenarnya jalan kerja awak yang atas ni kena ada. Kat sini lah. Untuk cari by using property. KAB equals to 4I. Macam mana dapat? Awak study untuk example 3 tu. Okay, first dia bagi dulu. Dia suruh awak cari dulu A inverse. Baru dia kaitkan dengan soalan B tu. Soalan B tu baru dia bagi situation. Baru awak apply dia punya A inverse. So, tak perlu cari sebab awak dah cari dekat A. Okay, awak dah cari kat A tadi. So, ini awak dah cari kat A. So, awak just substitute dalam formula. Okay, kalau dia tak bagi, baru ada dua cara lah. So, sekarang kita guna yang property yang dekat atas tu. So, A inverse darabkan je dengan C. So, dapatlah X, Y, Z 10, 10, 30. Tolong buat conclusion. Hence, the price of this is cheesecake. This is chocolate. This is price for strawberry. Right? So, we know cheese RM10, chocolate RM20, strawberry cake is RM30. Alright? So, usually this type of question, number 3, selalu keluar exam. Sebab apa? Dia very long and you need to really buat satu-satu jalan kerja dia. Okay? So, yang ini awak boleh okay, yang ni awak tolong fahamkan macam mana bila dapat inverse. Dia guna, dia darabkan dulu and then dia nampak pattern ni. Kalau dia kata by using property, mesti awak boleh factorizekan dia, factorizekan 4. Okay, so daripada situ ini benda yang sama saya dah tunjukkan tadi. Untuk property darab dengan A inverse both side. And then awak dapatlah A inverse adalah 1/4. B sebab apa? 4 ni bawa sebelah. Okay, darabkan dengan matrix B, dapatlah jawapan dia. Boleh? Okay, so this is the example for exercise 7.4 for chapter 7.4, which is system of linear equation. Awak hanya perlu tahu nak tukarkan daripada situasi kepada linear equation. Linear equation, 3 linear equation tukar kepada matrices and then you find the A inverse. Okay, find A inverse ada dua cara, adjoin dengan property.
And then solve, bagi conclusion X, Y, Z apa dia punya value yang awak dapat. Alright. So tolong buat exercise 7.4 semua tak banyak, ada 4 sahaja. Okay, so 7.4 do all, and then in 1, 2, 3, 4, and then I want you to do exercise now face to face, question 1 until question 11 only. Alright, so 1 sampai 11. Lain buatlah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 sampai 11 saja. Okay, 12, 13 tak perlu. Tak perlu. Tak perlu. Alright, so now I have a few important announcement. Okay, so kita dah habis pun, Alhamdulillah dah habis chapter 7, and basically we already covered all chapters in this semester. So 1 sampai 8 kita dah cover. Alright, so sebabkan kita belajar online semua, saya tak nak paksa awak. Saya akan bagi awak masa seminggu. So seminggu tu kalau awak perasan sini, okay, week 16 sekarang adalah week 15. Sekarang adalah week 15, right? So week 16 baru awak submit semua ni. Submit apa? Non face to face chapter 7. Kita dah habis belajar kan chapter 7. Buat chapter 7 yang tadi, daripada chapter 7 ni question 1 until question 11 only. And then face to face chapter 8. Kan dah lama habis tak? Minggu lepas lagi kita dah habis. So tolong buat non face to face chapter 8. Alright. And then chapter 8 ni non face to face dia aku buat semua. Okay, buat semua, tak banyak. And then ni buat all. And then exercise tadi tu, okay, 7.1, 7.2, 7.3, 7.4, ikutlah arahan saya dah suruh. Tolong hantar 3 ni pada 29 hari bulan 11. Okay, 2020. Hari apa? Hari Ahad. Submit dekat GC sebelum 11.59 malam. Okay, bermaksud awak dah lepas hantar individual assignment semua. Okay, so saya bagi awak masa. Awak dah settle individual assignment, awak nak buat bila-bila masa. Saya bagi awak fleksibel. Yang penting hantar Ahad. Kalau tak boleh, tak faham, consult. Alright, and then gentle reminder after you submit this homework atau exercise, pada minggu yang sama, okay, week 16 ni, minggu depan, okay, awak akan ada UPS 3, tapi pada hari Selasa. Okay, kenapa saya suruh awak hantar dan face to face chapter 8? Sebab apa? Dia cover chapter 5.3, 5.4, 6 dengan 8. Okay, so dia cover chapter yang penting-penting lah. Tapi ingat, UPS dia hanya cover CLO 1 dan CLO 2. Bermaksud soalannya simple. Dia tak ada yang payah-payah. Okay, tapi still tolong buat revision. UPS 3 saya akan bagi pre-test. Saya akan bagi pre-UPS. Maybe pada hari Isnin lah. Okay, so pre-UPS 3 maybe saya akan bagi pada 30 hari bulan 11 2020 hari Isnin. Okay, so pre-UPS and then esoknya UPS 3. Alright, so yang pasal UPS 3, pre-UPS 3 saya akan update nantilah. Okay, so tolong take note, week 16 baru submit. Saya bagi seminggu untuk awak study, untuk awak buat assignment apa segala lah. Alright, and then this one is reminder for all of you. Semua wajib hantar apa? Draft individual assignment through WhatsApp pada saya. Okay, tunjuk dekat saya sampai awak betul. Maksud saya sampai betul, saya akan check, saya akan bagi komen. Awak buat sekali, awak hantar sampai saya rasa okay, dah betul. Baru awak tak perlu konsult saya. Buat personally. Saya tak nak ada seorang pun daripada 77 orang awak ni, semua kena consult dengan saya. Tapi personally, ikut effort awak. Saya tak nak awak sia-siakan peluang yang ada. Awak ada peluang untuk sambung belajar kat matrik. So, do your best. Matematik kalau boleh, bagilah markah PB awak setinggi yang boleh. Kalau boleh 60%, 60% lah dalam tangan. Kita tak tahu lagi exam berapa persen kita boleh dapat. So, wajib hantar through WhatsApp. Saya tak nak buat Google Meet dah. Kalau rasa tak faham sangat, maybe saya akan consider buat Google Meet. Kalau
Awak nak lagi ke buat? Okay, boleh je. Okay, tapi wajib personal, wajib hantar, saya nak tengok. Okay, so tolong screenshot. Saya bagi awak masa, tolong screenshot balik homework dan segala announcement yang saya beri ni lah. And then hopefully video ni berguna untuk awak, and then dapat beri benefit, dan kalau ada masalah contact saya terus. Okay, so that's all for chapter 7 and for this semester. So nanti saya akan update from time to time, soalan ke, muafakat ke. Okay, so all out untuk individual assignment dan juga UPS 3. Okay, ini je peluang awak yang ada. So that's all from me. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh and have a good day. Thank you.